Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Aiman Sufyan Azman dan kita berada di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, baru lepas sembahyang subuh dan baru lepas kita baca Yasin tadi. Harapnya semuanya dalam keadaan tenang dan sambil-sambil sarapan tu kita boleh bersama dengan Al-Fadil Ustaz jemputan kita pada hari ini untuk kita membicarakan satu topik yang cukup menarik kepada usahawan-usahawan di luar sana, kepada orang-orang yang nak jadi kaya tu. Hari ini kita bawakan satu topik yang cukup menarik. Kita bawakan berkaitan dengan sirah Abdul Rahman bin Auf. Anda semua mesti nak tahu kan, bagaimanakah tips berniaga, tips nak jadi kaya, tips nak jadi dermawan. Jadi hari ini kita nak belajar daripada susuk tubuh Abdul Rahman bin Auf. Kita bawakan kepada anda seorang penceramah bebas, iaitu Al-Fadil Ustaz Umar Aziz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita orang Islam kena jadi kaya ke Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lalu sebenarnya umat Islam dengan kekayaan yang dia ada itu, Islam telah tunjukkan jalan bagaimana untuk dia gunakan kekayaan itu untuk membantu yang lain. Okey, cantik Ustaz. Sikit je dulu. Okey, baik. Kepada para penonton yang ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz, boleh saksikan kita di live Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk ajukan soalan di sana. InsyaAllah Al-Fadil Ustaz akan menjawab satu persatu. Dan Ustaz sendiri, tadi saya sebelum live tadi pun dah bincang dengan Ustaz. Ustaz nak bagi tips-tips bagaimana nak jadi seorang usahawan yang berjaya. Betul Ustaz? Amin. Okey, baik. Terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik, Al-Fadil Ustaz, mungkin sebagai mukaddimah, mungkin ada di kalangan kita yang belum mengenali susuk tubuh Abdul Rahman bin Auf. Sebagai mukaddimahnya Ustaz, mungkin kita nak kenal siapakah dia Abdul Rahman bin Auf. Dipersilakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih banyak Al-Fadil Ustaz. Lalu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, terlalu banyak kelebihan beliau. Beliau adalah salah seorang daripada 10 orang yang disebut Asyarah Mubasyarah bil Jannah. 10 orang yang dijamin syurga oleh baginda Nabi SAW. Beliau adalah orang kepercayaan dan orang yang Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah ambil pendapat daripada beliau. Dan beliau adalah orang yang mana menghabiskan hampir separuh kekayaan dia untuk membantu baginda Nabi SAW dalam peperangan, dalam ekspedisi, dalam perkara-perkara yang Nabi SAW minta dia. Lalu seorang yang muda, dia lebih muda daripada Nabi, tetapi seorang yang sangat kuat semangat, seorang yang mana sangat pemurah, dan juga beliau dipanggil sebagai pembela keluarga Nabi SAW ketika mana Nabi SAW meninggal dunia. Inilah sedikit tentang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Okey Ustaz. Jadi itu baru sikit tahu Ustaz cerita kepada kita semua. Dan kita nak meraihkan soalan di Facebook. Boleh kita raihkan Ustaz? InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, kita nak bersama sahabat kita di Facebook. First sekali kita nak bersama dengan siapa ni ya? Zuhara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah nama sebenar Abdul Rahman bin Auf sebelum memeluk Islam dan nasab keturunannya? 3 terus soalan dia bagi ya. Adakah Abdul Rahman bin Auf mengikut Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah? Yang ketiga, selepas peristiwa pembunuhan Umar Al-Khattab, Abdul Rahman bin Auf telah dipilih menjadi khalifah. Mengapakah beliau enggan menerima jawatan khalifah ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Apa nama dia Ustaz sebelum Islam tu? Masya Allah, betul.
Lalu beliau sebelum daripada Islam, beliau dikenali dengan nama Abdul Ammar ataupun Abdul Ka'bah. Itu nama beliau sebelum daripada beliau masuk Islam. Tetapi ketika mana baginda Nabi SAW punya kebiasaan, Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi pun ada sebut, baginda Nabi SAW akan pada waktu itu menukar nama-nama sahabat. Dan terlalu banyak contoh nama-nama sahabat yang baginda Nabi SAW tukar. Contohnya ada seorang sahabat yang mana sebelum Islam nama dia adalah Qalil. Qalil maksudnya sedikit, makna yang kurang baik. Maka Nabi tukarkan kepada Kathir bin Salt radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga ada seorang sahabat yang nama dia Asiyah. Asiyah maksudnya pendosa. Maka Nabi SAW kata jangan, takkan nama pendosa. Nabi SAW tukarkan kepada namanya Jamilah. Ini ada dalam riwayat Muslim. Begitu juga contoh yang lain dalam riwayat Bukhari. Ada seorang ini nama dia Hazan, sedih. Takkanlah nak sedih je pagi-pagi dah sedih. Maka Nabi SAW tukarkan kepada Sahal yang mempermudahkan. Dan ini ada dalam riwayat Bukhari. Begitu juga yang terakhir sebagai contoh, Nabi SAW ada jumpa dengan seorang sahabat nama dia Asram. Maknanya kurang baik. Nabi tukarkan kepada Zur'ah seperti mana yang ada dalam riwayat Abu Daud. Maka Nabi SAW punya sifat seperti mana Aisyah ceritakan, annan Nabi SAW kana yughayyir al-ismal qabih. Nabi akan suka menukar nama-nama yang mempunyai makna yang tak baik. Maka di sini ada pengajarannya Ustaz. Kalaulah contoh kita biasa dengan sebahagian guru ataupun ustaz ataupun syekh, kadang-kala bila dia dengar nama kita dia tukar. Lalu jangan kita terasa. Mungkin nama itu maknanya tidak elok. Dan sebenarnya makna akan memberi kesan kepada kita. Sebagai contoh, ada salah seorang sahabat yang nama dia Hazan yang Nabi tukarkan kepada Sahal. Maka pada awalnya, pada waktu itu dia tak nak. Dia kata, wahai Rasulullah, ayah aku bagi nama ni. Maka Nabi SAW tak paksa. Cumanya dalam riwayat disebut, selepas daripada itu beliau sentiasa ditimpa dengan kesedihan. Nama meninggalkan kesan. Sebab itu daripada nama asal beliau adalah Abdul Ammar ataupun Abdul Ka'bah, maka Nabi SAW tukar kepada hamba Allah Abdul Rahman. Dan sebab itu beliau penuh dengan kasih sayang, sebab Rahman maksudnya adalah kasih sayang. Maka ini jawapan kepada soalan yang pertama. Kemudian ada lagi soalan tadi yang Zuhara tanya, berkaitan dengan adakah Abdul Rahman bin Auf mengikuti Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Ustaz? Okey. Beliau mengikuti Nabi SAW, tetapi para sahabat kebanyakannya pada waktu itu berhijrah sebelum Nabi. Nabi SAW berhijrah selepas, antara yang terakhir berhijrah adalah baginda Nabi SAW. Lalu dia berhijrah termasuk daripada kalangan muhajirin. Cumanya pada waktu itu beliau berhijrah sebelum Nabi SAW. Baik Ustaz, dan soalan ketiga ni berkaitan dengan jawatan ni. Dia tak nak terima jawatan Ustaz, tapi yang ni kita simpan dulu. Okey, baik. Kita nak bagi suspense sikit para penonton nak tahu jawapannya. Kita akan selepas ini kita akan bicarakan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak raikan satu soalan ni. Dia ada kaitan juga dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kita nak raikan soalan bersama dengan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru. Tanyalah Ustaz, bagaimanakah kehidupan Abdul Rahman bin Auf sebelum dia memeluk Islam? Masya Allah. Dan apakah sifat terpuji beliau yang kekal berterusan ketika kebangkitan dan perkembangan Islam di kota Mekah sehingga seterusnya di Madinah? Adakah prinsip dan formula asas kejayaan beliau dalam perniagaan ialah berdikari dan tidak suka bergantung kepada orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terus minta tips Ustaz niaga. Masya-Allah. Okey. Oh, kita tak sabar. Kita baru nak simpan tengah-tengah nanti. Faham. Kan. Baik, kita nak jawab soalan yang pertama dulu Ustaz. Bagaimana kehidupan Abdul Rahman bin Auf sebelum memeluk Islam? Dipersilakan Ustaz. Masya-Allah. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam, beliau dah memang seorang peniaga. Beliau adalah seorang usahawan yang berjaya. Bahkan kalaulah kita baca di dalam riwayat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau mendapat makluman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam perjalanan perniagaan beliau di Yaman. Maka kita tahu orang Quraisy mereka berniaga setahun di dua tempat.
Mereka bukan sekadar berniaga di Mekah. Mereka pada waktu itu keluar berniaga. Istilahnya mereka ni pun global juga. Orang-orang Quraisy bila berniaga. Maka mereka berniaga ke Syam dan juga mereka berniaga ke Yaman. Sebab itu Allah sebutkan ini sebagai satu nikmat yang besar. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka berniaga ke Syam dan ke Yaman. Dalam perjalanan perniagaan beliau ke Yaman, setahun sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, maka di situ beliau telah dimaklumkan oleh ilmuwan-ilmuwan di Yaman, kelak dekat Mekah akan ada seorang Nabi yang muncul. Dan semenjak daripada itu beliau sentiasa ternanti-nanti Nabi SAW. Lalu sebenarnya pengajaran daripada kisah ini dalam banyak bermusafir, dalam banyak berjalan, lagi-lagi dalam bentuk perniagaan dan lain-lain. Sebenarnya di situ akan dibukakan jalan-jalan kebaikan. Akan dibukakan jalan-jalan kebaikan. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam juz yang ke-17 pun Allah ada sebut qul siru fil ard ataupun fasiru fil ard, maka banyakkanlah berjalan di atas muka bumi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, supaya kita mempunyai hati yang boleh berfikir, au adhanu yasma'una biha, dan juga mempunyai pendengaran yang boleh mendengar, dan juga mempunyai penglihatan yang boleh melihat. Fa innaha la ta'mal absar, kerana pada waktu itu yang buta bukannya mata, akan tetapi yang buta adalah hati. Lalu beliau mendapat hidayah pun ketika mana dalam perniagaan beliau. Maka inilah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang kita nampak seorang yang mana memang dah kaya dan seorang usahawan dan peniaga yang berjaya sebelum beliau masuk Islam lagi. Radhiyallahu taala anhu. Macam saya pun suka berniaga juga Ustaz. Saya pun nak follow macam Abdul Rahman bin Auf ni. Tapi lepas ni Ustaz cerita sikit Ustaz, apa prinsip perniagaan dia. Tapi sebelum tu ada penonton-penonton kita yang mungkin terlepas nak menyaksikan Ustaz secara live ni. Anda semua, jika anda ingin menonton Tanyalah Ustaz secara live dan juga video-video menarik mengenai soal jawab agama, sila muat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia di Apple Store dan juga Google Play Store. Dekat dalam tu ada macam-macam, mesti seronok punya perbincangan yang ada di dalamnya. Baik Ustaz, jadi tadi soalan sahabat kita ada tanya tentang prinsip perniagaan. Tapi ada ni kawan kita ni, dia nak call, dia nak cakap dengan Ustaz. Bolehkah kita raikan Ustaz? Boleh insya-Allah. Boleh. Kita nak bersama dengan Cik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azlin Sufian tadi. Azwan Sufian ya. Kamu penuh baru hari ini saya tahu ni. Okey. Jadi Ustaz Omar Abdul Aziz. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Ustaz. Seperti Ustaz dah jelaskan tadi, Abdul Rahman bin Auf seorang tokoh korporat yang cukup berjaya ya Ustaz ya, yang dijanjikan syurga. Bak kata Ustaz tadi 10 orang yang dijanjikan syurga. Dalam kita kehidupan kita orang manusia ni, apabila dah kaya itu yang paling sukar untuk taat Ustaz ya. Jadi soalan saya, siapakah sebenarnya Abdul Rahman bin Auf ini, dan dia ni dari golongan mana, dan dia ni siapakah yang menggalakkan beliau ni masuk Islam, dan juga seorang yang belajar daripada siapa yang mengajar beliau berniaga begitu pandai hingga kan boleh menjadi seorang tokoh korporat Islam yang cukup berjaya di dunia dan juga di akhirat. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Encik Omar dia kata bila dah kaya susah nak taat Ustaz. Yelah, maklumlah ujian harta ni bukan senang nak kita hadapi Ustaz kan. Tapi Encik Omar tadi dia nak tahu berkaitan daripada Abdul Rahman bin Auf ni datang daripada mana? Siapa yang mendorong dia untuk berjaya ni Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lalu ada dua soalan tadi. Lalu beliau berkata bahawa orang yang kaya susah nak taat. Saya rasa itu kenyataan yang salah. Pandangan saya wallahu alam. Sebenarnya dalam hadis pun Nabi SAW sebut amat hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Kadal faqru, amat hampir kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Sebab kita nampak bagaimana pada sebahagian tempat di dunia apabila umat Islam pada waktu itu berada dalam keadaan yang terlalu sukar, maka bagaimana kadangkala agama mereka dijual beli hanya dengan makanan mungkin,
hanya dengan kesihatan mungkin dan juga hanya dengan pelbagai tawaran mungkin. Lalu sebenarnya ini persepsi yang perlu untuk kita perbetulkan, bahawa sebenarnya apapun situasi, sebenarnya manusia itu boleh taat pada Allah. Sebab manusia sentiasa diuji. Seluruh kehidupan kita adalah diuji, sama ada kita dalam situasi miskin ataupun kaya, sihat ataupun sakit, tua ataupun muda, kerana firman Allah dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk, bahawa kami telah allazi khalaqal mauta wal haya, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, sebenarnya Allah nak uji kita. Lalu tak kisah situasi apa, sebenarnya semua orang diuji. Dan kemudian pada ayat yang ada dalam surah Al-Anbiya, Allah tegaskan, wa nabluukum bisyarr wal khair fitnah, dan kami akan sentiasa menguji kamu dengan perkara yang kamu suka dan juga dengan perkara yang kamu tak suka. Lalu sebenarnya bahagian pertama itu perlu kita perbetulkan. Sebenarnya bukan kekayaan adalah ujian untuk ketaatan. Kalaulah kita lihat dalam sejarah awal Islam, lalu saya sebenarnya tengah highlight ni Ustaz. Soalan-soalan yang saya tak jawab. Tadi dah 2 soalan saya tak jawab. Nanti kita akan kembali ke sana. Dan kemudian ini adalah soalan yang ketiga, dia ada 2. Nanti kita akan patah balik. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkenaan tentang bahawa kekayaan itu mengganggu manusia untuk melakukan ketaatan. Disebabkan kenyataan seperti ini, banyak umat Islam pada waktu itu dia memandang serong kepada orang yang kaya, ataupun dia menganggap kekayaan itu sebagai sesuatu yang mana tak bagus untuk agama. Sebenarnya bagi pandangan saya, wallahu alam, sebenarnya setiap keadaan manusia itu diuji. Bahawa orang yang miskin pun diuji, orang yang kaya pun diuji. Dan kalaulah kita lihat di dalam Islam, antara sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, kebanyakannya adalah yang berniaga. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang berniaga. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, adalah seorang usahawan yang sangat berjaya. Dan 2 hari pertama, orang-orang yang Abu Bakar ajak masuk Islam, semuanya adalah usahawan yang berniaga. Lalu kita boleh nampak Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang peniaga. Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan. Mereka ini masuk Islam di atas tangan Abu Bakar. Kerana Abu Bakar seorang peniaga. Lalu dia punya circle dia, orang yang sekeliling dia, kebanyakannya adalah orang yang berniaga. Lalu sebab itu diajak mereka masuk Islam, dan mereka pada waktu itu masuk Islam dalam tempoh 2 hari, lebih kurang 9 orang masuk Islam daripada peniaga-peniaga, daripada teman-teman Abu Bakar ini. Lalu itu yang saya nak betulkan kenyataan pertama, kerana sebenarnya tidak semua orang diuji. Yang sihat pun diuji, yang sakit pun diuji. Lalu kita nak kata orang yang kaya sahaja diuji, sebenarnya kurang tepat. Banyak sahaja orang kaya yang pada waktu itu menggunakan kekayaan dia untuk melakukan ketaatan, menggunakan kekayaan dia untuk membantu agama Allah, seperti Abdul Rahman bin Auf yang sedang kita kongsikan pada pagi ini. Sebenarnya dekat Malaysia ni ramai orang kaya, Ustaz. Dan orang kaya di Malaysia ni banyak yang pemurah. Especially macam dekat tempat saya, Ustaz. Ada seorang orang kaya ni kan, dia buatkan surau dekat kampung kita ni, Ustaz. Masya Allah. Kita jealous dengan kekayaan dia. Allahu Akbar. Dan kemiskinan itu menjadi satu sebab ataupun kita takut sebab kemiskinan itu membawa ke kekuburan. Takut, Ustaz. Baik, kita rehat sekejap boleh, Ustaz? Baik, dan selepas ini kita akan tanya Ustaz, siapa yang dorong Abdul Rahman bin Auf ni sampai dia boleh berjaya? Baik, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta, pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati,
kita akan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, dalam kehidupan kita ni Ustaz, salah satu daripada ujian yang besar adalah ujian harta. Tapi bagaimana menguruskan harta, bagaimana kita nak menjadikan harta itu sebagai jambatan ke syurga. Hari ini kita nak bicarakan satu sosok tubuh yang cukup hebat, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Dan tadi Ustaz ada ceritakan bagaimana hebatnya Abdul Rahman bin Auf ni, seorang yang penderma, ya, seorang yang kaya raya, ya, tetapi masih lagi memperjuangkan dengan daripada sudut hartanya. Dan sebenarnya dalam Islam ni bukannya kita sebutkan miskin je ramai, tapi sebenarnya orang kaya hartawan ramai Zai. Dan kita nak tahu sekarang ini siapakah sebenarnya yang menjadi belakang tabik ataupun menjadi dorongan kepada Abdul Rahman bin Auf menjadi seorang yang berjaya ni Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, menjawab kepada pertanyaan dai. Lalu sebenarnya orang-orang Mekah, kalau kita tengok daripada sejarah, orang-orang Mekah hampir kesemua mereka adalah peniaga. Bahkan baginda Nabi SAW sendiri adalah peniaga. Lalu sebenarnya darah berniaga itu memang dah ada pada kebanyakan orang-orang Mekah. Tetapi yang menjadikan Abdul Rahman bin Auf seorang peniaga yang berjaya pada waktu itu adalah circle dia, kumpulan dia yang terdiri daripada sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, seperti Uthman bin Affan, seperti Zubair ibn Al-Awwam, seperti Talha bin Ubaidillah, dan bagaimana mereka ini pada waktu itu membentuk satu kumpulan. Bila seorang masuk Islam, maka mereka pun masuk Islam. Itu yang Abu Bakar buat. Ketika mana berhijrah, maka mereka sanggup berhijrah walaupun terpaksa meninggalkan harta. Maka bagi saya, antara perkara yang menjadikan Abdul Rahman bin Auf pada waktu itu seorang peniaga dan usahawan yang berjaya adalah tidak lain tidak bukan circle di mana dia berada, kumpulan dan sahabat yang bersama dengan dia. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa persahabatan ataupun pada waktu itu teman meninggalkan kesan yang banyak kepada kita. Bahkan Nabi SAW sebut al-mar'u ala dini khalilih. Agama manusia itu boleh berubah apabila dengan siapa dia berkawan. Lalu kawan sangat meninggalkan kesan. Sebab itu ketika mana kita sebut tentang Abdul Rahman bin Auf, dia dapat tahu daripada Yaman ada Nabi yang bakal keluar. Ditanya dengan Abu Bakar, kerana Abu Bakar pun peniaga, circle dia, sahabat dia. Abu Bakar kata itu adalah Muhammad. Lalu dia terus masuk ke dalam agama Islam. Antara sebab yang kedua kenapa Abdul Rahman bin Auf seorang yang pada waktu itu berjaya adalah kerana kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana begitu banyak Nabi SAW menggalakkan perniagaan. Bahkan kalaulah da'i pernah baca dalam sirah, Nabi pernah buat pasar sendiri. Sampai ke tahap itu Nabi nak menggalakkan ekonomi dan perniagaan. Nabi pernah buat pasar, istilahnya zaman kita pada waktu itu adalah Nabi pernah buat mall, tempat untuk orang berniaga. Dan ketika mana Nabi SAW buat pasar yang baru ni, maka pada waktu itu datang orang-orang Yahudi yang tak berpuas hati, mereka robohkan pasar Nabi. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, yang kisah tu menarik. Nabi SAW pada waktu itu tak marah. Nabi kata kita akan buat pasar yang menjadikan mereka lebih marah. Dan di situlah kita nampak Nabi SAW sendiri membina pasar. Tapi dalam masa yang sama, pasar yang mana tidak menjadikan manusia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu menjawab kepada soalan tadi, selain daripada kekuatan dalaman yang Abdul Rahman bin Auf ada, maka sebenarnya adalah siapa yang kita berkawan. Lalu kalaulah seseorang yang kaya itu berkawan dengan dermawan kaya yang lain, nescaya dia akan jadi dermawan. Kalaulah dia berkawan dengan orang yang pada waktu itu menunjukkan jalan ke mana dia nak infakkan harta dia, maka dia akan infakkan. Maka circle dengan siapa kita berkawan pada waktu itu sangat penting dalam kita berniaga. Dan kemudian yang kedua adalah bila kita berniaga, kita perlu tahu
hukum ahkam, hadis-hadis yang sebenarnya telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting Ustaz kena cari kawan yang betul Ustaz. Betul. Jadi saya nak kawan dengan Ustaz lah. Allahu akbar, tak ada Ustaz. Saya pun nak ada jadi baik juga macam Ustaz kan. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Ustaz. Baik, boleh kita raikan ya? Boleh, insya-Allah. Baik, kita bersama dengan Izara Zulaika. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf menghadapi tentangan ibunya yang menentang beliau untuk memeluk Islam sehingga sanggup berjemur demi tentangan agar anaknya itu kembali kepada agama nenek moyang mereka. Yang kedua, bagaimana ibunya mengetahui keislaman Abdul Rahman bin Auf sehingga begitu marah setelah diketahui pengislamannya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Mak sendiri Ustaz. Masya Allah. Susah ni. Dipersilakan. Terima kasih kepada siapa tadi? Izara Zulaikha. Terima kasih. Lalu soalan-soalan banyak daripada Facebook Ustaz. Lalu sebab itu kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, mohon jasa baik untuk bantu sebarluaskan, share kebaikan. Mudah-mudahan bila ada orang yang dapat tahu tentang sahabat Nabi, mereka bersemangat ingin mencontohi sahabat Nabi SAW. Lalu soalan tadi berkenaan tentang ibu kepada Abdul Rahman bin Auf yang pada waktu itu menghalangnya daripada untuk masuk Islam. Bahkan sanggup berjemur supaya Abdul Rahman bin Auf meninggalkan Islam. Sebenarnya ini adalah soalan yang kurang tepat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kenapa? Sebab ibu Abdul Rahman gelarannya adalah Asy-Syifa. Dan namanya adalah Laila binti Abdullah. Lalu ibu kepada Abdul Rahman bin Auf ini sebenarnya dai adalah orang yang menyambut Nabi waktu Nabi lahir. Beliau adalah qabilatun Nabi. Dia adalah bidan yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, dia antara orang yang awal masuk Islam selepas daripada anaknya. Maka kenyataan bahawa ibu dia menghalang dia daripada Islam dan pada waktu itu berjemur supaya dia meninggalkan Islam, sebenarnya kenyataan itu kurang tepat. Walaupun sebenarnya daripada kalangan sahabat ada mereka yang diuji dengan ibu mereka pada waktu itu tak menggalakkan mereka masuk Islam, bahkan menentang. Saya rasa kenyataan ini sebenarnya adalah berkenaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bila dia masuk Islam, sebab mereka berdua ni daripada Banu Zuhrah, lalu Abdul Rahman bin Auf daripada Banu Zuhrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas daripada suku yang sama Banu Zuhrah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bila dia masuk Islam, ibunya begitu. Ibunya pada waktu itu kata, kalau kau tak keluar daripada Islam, aku tak akan makan, aku akan berjemur, aku akan mati dalam keadaan kerana engkau masuk Islam. Maka pada awalnya Sa'ad bin Abi Waqqas pujuk mak dia, pujuk ibu dia. Ibunya bertegas sehingga kan pada waktu itu dia berkata dengan mak dia, mak, kalaulah emak ada nyawa 100 nyawa sekalipun dan emak berharap aku tinggalkan Islam kerana nyawa emak, maka walaupun satu persatu nyawa emak pada waktu itu meninggalkan mak, maksudnya meninggal dunia, aku takkan keluar daripada Islam. Susah tu Ustaz. Betul. Mak tu. Betul. Dan daripada kisah-kisah para sahabat ini keluar satu kaedah dalam Islam. Apakah kaedah dia? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk dalam untuk melanggar perintah Allah. Lalu itu satu kaedah dia. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia tidak taat pada mak dia. Bila mak dia dengar ketegasan beliau, maka pada waktu itu turunlah ayat daripada Al-Quran suruh dia berbakti kepada mak dia. Lalu sebenarnya kisah ini berkenaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, bukannya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ini cabaran Ustaz mana satu nak pilih? Nak pilih mak ke nak pilih agama? Tapi sebenarnya poin yang Ustaz sebutkan tadi, mana tiada ketaatan kepada makhluk yang mana kita melebihkan ketaatan kepada Allah SWT. Maknanya kita kena utamakan ketaatan kepada Allah SWT. Sahabat kita di Facebook Ustaz, boleh kita raikan? Boleh, insya-Allah. Baik, kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Apakah keistimewaan Abdul Rahman bin Auf sehingga nama beliau sangat besar di antara kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW? Apakah strategi beliau dalam perniagaan sehingga beliau menjadi salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkaya kerana memiliki kekayaan harta melimpah ruah dalam perniagaannya?
Yang kedua, adakah beliau lahir 10 tahun selepas daripada tahun gajah, dan beliau merupakan orang yang ketujuh terawal masuk Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ni soalan yang kita simpan tadi Ustaz. Masya-Allah. Yang kita simpan tadi, kita boleh gabungkan sekali dengan apakah prinsip dan formula kejayaan perniagaan Abdul Rahman bin Auf ni Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Dia selalunya dalam soalan ada soalan lagi. Soalan ada soalan. Lalu sebenarnya setiap soalan itu bercabang. Rahimakumullah. Moga Allah merahmati sahabat-sahabat semua. Lalu soalan yang pertama tadi adalah berkenaan tentang keistimewaan. Saya akan jawab yang itu terlebih dahulu. Abdul Rahman bin Auf terlalu banyak keistimewaan. Kalaulah kita nak kira secara ringkas, beliau yang pertama pada waktu itu adalah sahabat yang dijamin masuk syurga. Beliau termasuk daripada asyarah mubasyarah bil jannah. Yang kedua, beliau adalah sahabat yang mana Umar bin Khattab pilih untuk menjadi orang yang memberi nasihat kepadanya. Ahlu syura daripada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, beliau adalah antara orang yang sangat awal masuk Islam. Sehingga ada riwayat mengatakan beliau orang yang ke-8 masuk Islam. Ada juga mengatakan orang yang ke-7 masuk Islam. Dan ini adalah Abdul Rahman bin Auf. Kelebihan beliau yang keempat, keistimewaan beliau yang keempat, beliau adalah orang yang sangat banyak menjaga keluarga Nabi selepas kewafatan Nabi. Sehingga beliau dipanggil Amin, seorang yang dipercayai dalam menjaga keluarga Nabi SAW. Lalu ini antara kelebihan-kelebihan Abdul Rahman bin Auf yang sangat luar biasa dan menjadikan seorang tokoh yang patut kita ikuti dalam untuk berjaya. Kemudian saya nampak soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah adakah beliau lahir 10 tahun selepas Nabi? Ya, betul. Sebab Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun di mana datangnya tentera daripada Yaman yang diketuai oleh Abrahah dengan 60,000 tentera seperti mana yang ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. 60,000 tentera bersama dengan beberapa belas ekor gajah, mereka datang nak hancurkan Baitullah Kaabah. Maka Nabi SAW lahir 40 ke 50 hari selepas peristiwa tersebut. Namun Abdul Rahman bin Auf, dia lahir 10 tahun selepas peristiwa itu. Kiranya jarak usia dia dengan Nabi adalah beliau 10 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Waktu Nabi jadi Rasul usia 40 tahun 6 bulan, bererti usianya baru lebih kurang 30 tahun. Muda. Sangat muda. Lalu tapi da'i lagi muda. Masya Allah. Lalu itu adalah jawapan kepada soalan yang kedua. Kemudian ada juga yang bertanya tadi strategi bisnes lah. Strategi perniagaan. Ini yang orang tunggu-tunggu ni. Betul. Lalu strategi perniagaan Abdul Rahman bin Auf yang pertama adalah kekuatan mental dan dalaman dia. Dan ini yang saya nampak kepada kebanyakan orang yang memang dia istiqamah dalam berniaga. Kenapa saya kata itu adalah nombor satu? Kerana manusia, kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, bila dia berhijrah ke Madinah, dia tak boleh bawa kekayaan dia. Immigration Mekah pada waktu tak benarkan. Dia kata kalau kamu nak hijrah ikut Muhammad, tinggalkan harta. Maka sebab itu semua para sahabat tinggalkan harta mereka. Lalu dia datang ke Madinah sehelai sepinggang. Datang pada waktu itu orang yang Nabi sahabatkan dia, saudarakan dia dengan Abdul Rahman bin Auf, bernama Sa'ad bin Rabi', seorang yang sangat kaya daripada penduduk Madinah. Lalu dia kata, wahai Abdul Rahman, aku bagi kepada kamu nisfu malih, separuh harta. Aku bagi kepada kamu salah satu daripada 2 rumah yang mana kamu suka. Bahkan dia sanggup nak ceraikan isteri dia. Dia ada 2 isteri supaya Abdul Rahman bin Auf boleh kahwin selepas habis iddah. Tapi apa kata Abdul Rahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkati kamu pada harta dan juga keluarga kamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan aku mana pasar. Oh, dia tak nak ambil harta tu? Dia tak nak ambil. Dan inilah sebenarnya antara kekuatan orang-orang yang dah lama berniaga.
pada waktu itu dia ada kepercayaan dengan kemampuan dia. Dia tidak mengharapkan bantuan, tidak mengharapkan pertolongan, dan ini sebenarnya yang kadang-kala perlu ada kepada orang-orang yang baru nak mula berniaga. Macam kita lah, kita perlu ada kekuatan ni. Sebab kalaulah kita berniaga nak mengharapkan pada waktu itu belas kasihan orang, maka pada waktu itu tidak menjadi sepenuhnya. Bila diuji sedikit, kita akan pada waktu itu tidak kuat. Dia berniaga apa Ustaz sampai kaya sangat tu? Saya pun nak try berniaga macam Abdul Rahman bin Auf. Tapi selepas ini boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah kita sambung selepas. Anda mesti nak tahukan apa yang diniagakan oleh Abdul Rahman bin Auf. Kita bicarakan selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa-apa cari pasar dulu Ustaz. Ini orang strategi orang berniaga ni, dia kena cari tempat yang orang kata ramai orang kan untuk berniaga. Itu salah satu pada strategi Abdul Rahman bin Auf. Ada lagi ke strategi lain Ustaz? Masya-Allah. Silakan. Lalu betul bila Ustaz sebut tadi tentang cari tempat di mana ada orang. Dan sebenarnya itulah bahasa mudah yang mana guru saya pun sebut bahawa sebenarnya marketing ini adalah nak bagi orang nampak. Lalu sama ada pada zaman ini orang nampak kita di media sosial ataupun kita punya tempat perniagaan adalah di tempat laluan orang. Lalu sebenarnya apa yang Ustaz kata betul, strategi pertama yang kita boleh ambil adalah kenapa Abdul Rahman minta ditunjukkan pasar. Kerana pada waktu itu tidak ada online. Tidak ada medium online. Grup WhatsApp tak ada? Grup WhatsApp tak ada, Facebook group tak ada, ataupun Facebook tak ada. Lalu sebenarnya pada waktu itu kenapa Abdul Rahman bin Auf minta pasar? Sebab itu di tempat orang boleh nampak dia berniaga. Lalu kita boleh ambil strategi pertama, strategi kedua selepas daripada beliau mempunyai kekuatan dalaman, dan itu sebenarnya yang perlu ada pada setiap usahawan, pada setiap peniaga. Dia tak boleh nak berharap terus untung bila buka kedai. Sebenarnya di situ akan datangnya pada waktu itu nak tengok semangat dia, daya tahan dia. Maka yang pertama tadi adalah kekuatan dalaman. Dia tidak mengharapkan bantuan. Dan kemudian yang kedua tadi adalah dia cari tempat yang orang boleh nampak dia. Lalu itu kita ambil strategi yang kedua. Saya highlightkan 5 boleh. Sebenarnya banyak tapi saya highlightkan 5. Lalu sebab itu dalam berniaga, strategi yang kedua ni kita mesti kena mahir. Kalaulah kita nak berniaga. Lalu sebab itu kita nampak ada orang yang pasang billboard mungkin, ada orang yang pada waktu itu dia buka kedai dekat mall ataupun dekat laluan orang mungkin. Tapi bagi pandangan saya, apabila kita lihat dunia ke arah lebih digital, sebenarnya online pada waktu ini ataupun digital marketing adalah sesuatu yang sangat penting untuk diberi perhatian kepada orang-orang yang baru nak mulakan keusahawanan. Sebab macam contoh, saya pun kadang-kala Ustaz, kadang-kala saya tak larat ataupun letih bila balik daripada ceramah untuk saya pergi kedai. Semata-mata nak start kereta, start motor, nak pergi kedai. Lalu semuanya kita daripada online. Sama ada makan ataupun barang dapur ataupun barang basah. Lalu kat sini kita nampak sebenarnya apakah itu strategi perniagaan Abdul Rahman bin Auf? Nak bagi orang nampak. Dan pada zaman kita, digital marketing adalah sesuatu yang patut kita beri perhatian. Yang ketiga, Abdul Rahman bin Auf dia mulakan perniagaan dengan apa yang ada di tangan. Masya Allah. Lalu tadi kita sambung cerita tadi Da'i. Lalu dia pun pergi ke pasar. Dan pasar itu adalah pasar milik orang Yahudi Banu Qainuqa. Antara orang yang tidak berapa suka dengan Nabi SAW. Maka Da'i rasa dia mula berniaga dengan apa? Saya rasa dia mula berniaga dengan menjual barang orang ke? Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Da'i. Lalu dia berniaga pada waktu itu dengan akid, dengan keju yang dia bawa daripada Mekah. Bekalan yang dibawa tu? Bekalan yang dibawa. Dan itulah poin yang ketiga dalam perniagaan yang mana selalu disebut, iaitu bermula dengan apa yang ada di tangan. Ni belum apa-apa buat loan dah Ustaz. Betul, itu kadang-kala adalah pinjaman akan datang pada waktu itu waktunya. Sebab kebanyakan orang yang nak berniaga ke arah cara yang besar, dia lebih senang untuk berniaga pada waktu itu dengan OPM, ada people's money. Tetapi sebenarnya
sebenarnya ketika mana berniaga daripada permulaan macam Abdul Rahman bin Auf, dia berniaga dengan apa yang ada di tangan. Kerana kalaulah pada waktu tu dia nak buat pinjaman, baru nak berniaga, tak tahu strategi mana, vision dia mana, dia nak terus berniaga, dia terus buat loan. Maka kalaulah pada waktu itu sesuatu yang berlaku, maka menjadikan dia akan putus asa, lemah semangat dan sebagainya. Lalu dia mulakan pada waktu itu dengan apa yang ada di tangan. Dan kemudian dia berubah, Ustaz. Nanti kita akan tengok dia berubah berniaga lain, dia berubah berniaga lain. Tetapi itu strategi yang ketiga, bermula dengan apa yang ada di tangan. Lalu kalaulah kita ada sesuatu benda yang kita suka buat, yang kita mahir, mulakan dengan itu. Yang keempat, strategi beliau pada waktu itu sangat jelas apa yang beliau nak dapat. Sebagai contoh, Abdul Rahman bin Auf ketika mana beberapa ketika dia dah ada cash pada waktu itu, maka dia mula beli unta. Dia mula beli unta. Tetapi yang luar biasanya Da'i, dia jual unta pada harga dia beli. Oi, mana nak untung tu? Betul, Ustaz. Mana nak untung tu? Saya pun tertanya-tanya. Tapi bila kita baca dalam sirah, rupanya untung dia adalah pada aksesori unta yang dia jual. Aksesori dia. Maksudnya unta perlukan tali, unta perlukan pelana, unta perlukan pada waktu itu tempat letak kaki. Saya tak pasti dalam bahasa Melayu dia panggil apa. Maka pada waktu tu dijual unta. Harga dia beli, maksudnya harga yang bawah daripada pasaran. Maka orang nak beli unta dengan dia. Tapi dia akan upsell supaya orang beli tali dia yang cantik. Tali untuk pelana kuda. Dan kat situlah dia buat keuntungan. Lalu kat sini sebenarnya ini sangat jelas pada waktu itu dengan vision kita. Contohnya kalau kita nak berniaga, kita nak bawa ke mana perniagaan kita. Kerana kalaulah tidak, nanti kita buat benda yang pertama tak untung, kita tinggal, kita buat benda yang kedua. Bila benda kedua kita nampak lambat sikit untung, kita buat benda yang ketiga. Last duit kita hanya habis pada benda yang kita nak buat, dan pada waktu itu kita berhutang dan tak nampak untung. Tapi dia sangat jelas pada waktu tu ke mana dia nak bawa perniagaan dia. Lalu dia nampak unta keperluan. Dan manusia perlu unta pada zaman itu. Maka dia tak buat duit pada unta, dia buat duit pada waktu itu daripada aksesori unta yang dia jual. Ini Abdul Rahman bin Auf. Lalu ini strategi yang keempat, iaitu pada waktu itu perlu ada vision ke mana kita nak bawa perniagaan kita. Dan bila vision kita besar, maka pada waktu itu akan menjadi ringan semua rintangan ni. Saya bagi contoh, Da'i. Boleh ke? Boleh, silakan Ustaz. Lalu saya bagi contoh. Kalaulah contoh kita nak panjat Bukit Beroga. Sebab saya duduk Semenyih, Bukit Beroga. Lalu persediaan untuk kita nak panjat Bukit Beroga tak mana banyak. Sebab dia tak tinggi mana. Tetapi kalaulah kita nak panjat Gunung Everest, maka persediaan dia makan masa bukan hari, bukan makan masa minggu, tetapi bulan mungkin. Tak boleh contohnya saya tak pernah panjat, saya kata, Da'i, jomlah esok saya belanja kita panjat Gunung Everest. Esok tu Ustaz. Esok. Lalu sebenarnya tak boleh. Itulah umpama vision. Abdul Rahman bin Auf dia ada vision macam mana dia nak bawa perniagaan dia. Sebab itu apa yang beliau buat pada waktu itu, beliau sangat bersabar. Bermula dengan jual keju kerana itu yang beliau ada di tangan. Kemudian menjual unta. Selepas pada waktu itu tiba masa dia menjual barang makanan. Dan ini yang kita nampak, apabila vision kita jelas, kita nak bawa ke mana perniagaan itu, maka pada waktu itu kita akan bersabar dan semua masalah akan menjadi mudah. Kadang-kala masalah pada orang yang berniaga adalah dia nak hari ni berniaga, hari ni terus untung. Maka itu sebenarnya bukan. Lalu itu yang keempat, bagaimana Abdul Rahman bin Auf vision dia sangat jelas. Dan kemudian strategi Abdul Rahman bin Auf yang kelima daripada sekian banyak strategi beliau adalah beliau pada waktu itu sangat bersyukur walaupun untung sedikit, dan pada waktu itu beliau banyak berniaga dengan tunai. Sebab dia nak cash flow dia cantik. Kalaulah dia pun baru berniaga, dia nak bagi orang hutang, macam mana dia nak rolling balik barang dan modal tersebut?
Maka pada waktu itu pernah Abdul Rahman bin Auf ditanya, bimanil tahadhihi tharwah, bagaimanakah kamu mendapat kekayaan yang banyak ini? Maka dia berkata, ma bi'tu daina, aku tak pernah jual barang dalam bentuk hutang. Dia nak jaga cash flow dia supaya cantik. Dan yang kedua pada waktu itu, walastaqlaltu ribha, aku tidak pernah menganggap kecil mana-mana keuntungan. The power of syukur. Kerana Allah janji dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, la azidan nakum, Allah pasti akan tambah. Dan kadangkala ini yang menjadi ujian juga. Kadangkala bila kita dah biasa untung besar, untung yang sedikit kita tak bersyukur. Maka bila tak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid, Allah akan tarik nikmat. Maka inilah lebih kurang 5 strategi Abdul Rahman bin Auf yang sebenarnya kepada peniaga-peniaga yang baru nak bermula, peniaga yang dah lama, mungkin mereka dah ada strategi masing-masing. Sebenarnya boleh belajar daripada kisah hidup Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik Ustaz, yang mana kita tengok apa yang kita ada, dan yang paling penting kita kena fokus apakah mission perniagaan kita. Okey. Tapi kita sebenarnya dalam tanya Ustaz betul, belajar kita, tentang perniagaan. bukan kita bukan. Jangan salah faham. Tapi selepas ini kita nak cerita pasal apa cabaran dia dalam perniagaan. Selepas ini boleh Ustaz? Boleh. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mula sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itulah perniagaan Abdul Rahman bin Auf. Daripada hanya bermula dengan keju, akhirnya membina empire yang cukup besar, perniagaan unta. Betul saya? Masya Allah. Baik, dan kita nak tahu apakah dia yang disebutkan dengan cabaran ni. Sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan. Nurul Hidayah Saifuddin, apakah cabaran dalam perniagaannya? Bagaimana cara untuk menjadikan Abdul Rahman bin Auf sebagai role model dan contoh terutama kepada usahawan dalam menguruskan perniagaan? Sekian, terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu dai dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Sebenarnya cabaran dalam perniagaan banyak. Macam Abdul Rahman bin Auf pun cabarannya adalah dia kena menumpang berniaga di pasar orang Yahudi Banu Qainuqa. Dan macam Da'i pun tahu, orang Yahudi yang mula-mula menentang Nabi secara terbuka, dan pada waktu itu ajak berperang dengan Nabi secara terbuka selepas perang Badar adalah orang Yahudi Banu Qainuqa. Lalu itu cabaran dia. Pada waktu itu dia tak ada tempat yang lain. Sebab orang-orang Arab, Aus dan Khazraj yang dikenali sebagai Ansar, mereka ni adalah petani. Mereka bukan peniaga. Tetapi daripada situ kita nampak Abdul Rahman bin Auf tak menjadikan isu logistik tempat berniaga itu sebagai alasan. Pada waktu itu dia cekalkan hati, dia kuatkan azam dia, dan itu adalah antara cabaran, iaitu beliau terpaksa bermula daripada pasar orang Yahudi Banu Qainuqa. Dan di situ menjadikan akhirnya Nabi SAW buat satu pasar khusus untuk umat Islam dan juga Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Maka pengajaran untuk kita adalah kadangkala halangan yang terbesar dan juga cabaran yang terbesar untuk orang yang berniaga adalah diri dia sendiri. Pada waktu itu dia terlalu banyak memberi alasan. Dan orang yang nak berjaya dalam perniagaan dia tak boleh begitu. Kalaulah dia tak tahu tentang perniagaan, maka dia kena bertanya. Kalaulah pada waktu itu dia tidak ada kemahiran, maka dia upahlah orang yang mahir. Contoh. Lalu itu dalam perniagaan. Maka Abdul Rahman bin Auf dia tak jadikan isu logistik pasar orang Yahudi Banu Qainuqa sebagai isu untuk dia tak berniaga. Dia tak jadikan alasan. Maka itu adalah cabaran pertama, bahawa kita kena berhenti memberi alasan dan pada waktu itu langsung tidak membuat tindakan. Kemudian yang kedua yang kita boleh belajar daripada Abdul Rahman bin Auf, dia sangat menjaga pada waktu itu kewangan dia.
Ini juga antara cabaran banyak peniaga. Apabila dapat untung, pada waktu itu dia terus gunakan. Apabila dapat untung, dia terus belanja. Hari ni dapat untung 100, belanjanya 150. Siap berhutang lagi. Kemudian bulan ni contoh dapat untung 10,000, belanjanya 20,000. Siap berhutang lagi. Tapi kalau kita tengok daripada Abdul Rahman bin Auf tidak begitu. Beliau tahu beliau bukan selama-lamanya nak berniaga cheese ataupun keju tadi. Maka beliau simpan duit daripada berniaga keju yang beliau niaga secara tunai kepada beliau meniaga aksesori unta. Beliau simpan duit. Dalam masa yang sama beliau banyak bersedekah juga. Tapi pada waktu itu beliau simpan duit, dia jaga cash flow dia. Dan pada waktu itu beliau mula membeli unta. Beli unta. Daripada seekor unta, kemudian beliau membeli pada waktu itu ladang unta, banyak unta. Dan kemudian kita nampak dalam masa yang singkat, beliau menggunakan unta-unta yang banyak, membawa barang-barang yang beliau bawa daripada negeri Syam ke Madinah. Oh, transport lah Ustaz. Transport beserta dengan itulah barang-barang makanan yang beliau bawa. Lalu daripada sini kita nampak cabaran kepada orang yang berniaga adalah untuk menyimpan duit. Dan pada waktu itu untuk menjaga dan menguruskan duit. Lalu ini satu cabaran yang kita nampak banyak orang yang berniaga, kenapa dia pada waktu itu tak sustain? Kerana dia tidak menjaga simpanan dia. Dan ini adalah cabaran yang kedua. Dan cabaran yang ketiga adalah nak mula berniaga. Itu adalah cabaran yang paling besar, nak mula berniaga. Sebenarnya kalaulah kita pada waktu itu percaya dengan kemampuan yang kita ada, percaya dengan produk yang kita ada, sebenarnya mula berniaga. Tak ada orang yang mula berniaga terus sempurna. Macam Abdul Rahman bin Auf, dia tak ada buat pinjaman untuk dia beli 700 ekor unta sekaligus. Tidak. Dia bermula dengan menjual pada waktu itu cheese, dan daripada situ bila kita dah mula berniaga, dan kita akan tambah baik daripada situ. Evolving akan berlaku ketika mana dah mula berniaga. Dan kita tengok da'i, kebanyakan syarikat-syarikat yang besar semuanya bermula daripada kosong. Semuanya mula daripada kosong. Bagaimana kalaulah kita tengok ada satu aplikasi yang kebanyakan orang ada untuk tengok cerita, drama, movie yang mana bermula dengan huruf N, maka sebenarnya dia bermula daripada kedai DVD. Dia bukan bermula terus buat aplikasi. Dia bermula daripada kedai DVD. Begitu juga ada satu aplikasi yang orang suka ambil gambar. Dan pada waktu itu orang postkan. Dia suka ambil gambar. Kemudian dia ada video-video pendek. Bermula daripada I. Asalnya pada waktu itu adalah aplikasi untuk melihat harga arak. Tetapi dia mulakan. Kemudian dia tambah baik. Kemudian begitu juga ada satu aplikasi yang mana kita selalu tengok bila kita nak tengok kuliah-kuliah video yang panjang. Kita nak tengok kuliah, kita nak tengok video-video yang panjang, bermula daripada Y. Tetapi dia bermula dengan tempat untuk mencari pasangan. Betul. Lalu kebanyakan syarikat-syarikat yang besar, dia bermula dulu. Dan kat situ dia tambah baik. Dan kadang-kala cabaran yang paling besar untuk orang yang berniaga adalah dia takut nak bermula. Kenapa dia takut nak bermula? Sebab dia nak terus perfect. Dia nak terus nampak untung yang besar. Dan kadang-kala pada waktu itu dia tidak mahu untuk belajar daripada orang yang berjaya. Macam contoh yang terakhir Daib, untuk menjawab soalan ini. Kalaulah contoh kita lihat contoh atlet-atlet yang berjaya, yang mana taraf dunia. Setiap daripada mereka ada orang yang bimbing, ada orang yang tunjuk, ada orang yang bantu. Lalu sama juga dalam perniagaan. Kita perlu pada waktu itu belajar daripada orang yang dah berjaya dalam perniagaan, supaya kita pun pada waktu itu kita tahu langkah yang betul. Lalu inilah cabaran-cabaran yang dilalui oleh Abdul Rahman bin Auf. Tetapi akhirnya dia menjadi seorang yang sangat-sangat berjaya. Bahkan istilahnya zaman kita, beliau bukan jutawan. Beliau adalah seorang bilioner. Kalau kita sempat nanti kita kupas berapa banyak harta yang beliau tinggalkan, insya-Allah. Kita kira Ustaz Kita sama-sama kira. Rosak pula kalkulator. Tidak, banyak sangat jumlahnya. Dan apa yang perlu kita ambil daripada Al-Fadhil Ustaz sebutkan sebentar tadi adalah bila mana kita berniaga ni Ustaz kita kena sedikit demi sedikit. Jangan terus nak kaya. Baik Ustaz, sahabat kita ni dia nak tanya soalan yang mana kita
tangguhkan sebentar tadi Ustaz. Tadi Zuhara tadi ada soalan yang ketiga tu. Selepas peristiwa pembunuhan Umar Al-Khattab, Abdul Rahman bin Auf telah dipilih menjadi khalifah. Mengapakah beliau enggan menerima jawatan khalifah ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Bukan setakat businessman Ustaz. Masya-Allah. Maka dilantik pula menjadi pemimpin. Kenapa ditolak jawatan tu Ustaz? Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab adalah sesuatu yang menyedihkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerana semua fitnah bermula daripada selepas kewafatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab secara ringkas, beliau telah dicucuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi pada waktu ketika mana dia menjadi imam solat subuh. Dia menjadi imam solat subuh. Lalu sebab itu kita nampak sebahagian tempat imam ada bodyguard. Takut kena serang. Lalu Umar bin Khattab dicucuk pada waktu itu dengan khanjar, dengan pisau bermata dua, dan beliau luka parah. Tetapi beliau tidak terus meninggal dunia. Dia hidup selama 3 hari selepas itu. Maka ketika mana umat Islam bertanya, wahai Umar, lantiklah seseorang sebagai khalifah, sebagai pengganti. Maka dia kata, demi Allah aku tidak akan pilih, namun aku letakkan bahawa khalifah mestilah salah satu daripada 6 orang. 6 orang ini, 6 orang yang dikenali sebagai asyarah mubasyarah yang masih hidup. Maka pada waktu itu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, kemudian Abdul Rahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair ibnu Al-Awwam, dan kemudian Talha bin Ubaidillah. Mesti daripada salah satu daripada 6 orang ini. Dan siapa yang pada waktu itu akan memilih, maka pada waktu itu mereka kena bermusyawarat dalam satu rumah, dan pada waktu itu mesti selesaikan. Dan ketika mana Umar bin Khattab meninggal dunia, kalaulah ambil masa untuk memilih khalifah, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi akan menjadi pada waktu itu akan menjadi imam untuk solat. Dia akan menjadi pemerintah sementara. Maka mereka bermusyawarat. Lalu akhirnya ada 3 nama. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan kemudian Abdul Rahman bin Auf. Ada 3 nama. Bila ada 3 nama yang final, daripada 6 jadi 3, maka Abdul Rahman bin Auf terus kata, aku tak nak jawatan. Masya Allah, bukan senang pada da'i nak cakap aku tak nak jawatan. Dah final lah tu. Padahal dah final. Dia salah satu daripada 3 orang. Lalu kalaulah kita lihat kekuasaan umat Islam pada waktu tu dah sampai ke kekuasaan Rom dan Farsi. Maksudnya dah sampai Iran pemerintahan Islam, dah sampai ke Afrika, dah sampai ke seluruhan benua Arab. Maka pada waktu itu kata Abdul Rahman bin Auf, aku tak nak jawatan. Maka bila dia kata begitu, maka beliau telah lantik dia untuk menjadi pemutus bicara di antara Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Maka sebenarnya beliau yang tak nak, dan beliau yang enggan untuk menerima jawatan khalifah tersebut. Kerana baginya itu adalah sesuatu bebanan yang besar. Itu sesuatu yang berat. Sebab itu Imam Az-Zahabi bila menceritakan tentang Abdul Rahman bin Auf, dia kata, benda yang paling, sifat yang paling besar yang ada pada Abdul Rahman bin Auf adalah dia boleh tolak jawatan. Itu adalah benda yang paling besar. Manusia hari ini berebut kerana sesuatu jawatan yang kecil dan juga sesuatu urusan yang pada waktu itu kecil. Maka sebab itu pentingnya untuk kita belajar daripada Abdul Rahman bin Auf, bukan daripada sudut kekayaan dia, tapi daripada sudut leadership kepimpinan beliau ini yang luar biasa. Baik Ustaz. Kadang-kadang setengah orang tu Ustaz sanggup ambil jawatan sebab nak melariskan bisnes Ustaz. Baik Ustaz, kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton kerana setia bersama dengan kita pada hari ini. Kita bicarakan tentang Abdul Rahman bin Auf.
seorang peniaga, seorang pemimpin, dan sekarang ini Ustaz, kita nak cerita tentang betapa pemurahnya Abdul Rahman bin Auf, Ustaz. Allahu Akbar. Nak dengar Ustaz cerita ke? Kalau nak dengar, lepas ni. Okey, baik. Kita dah raikan soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook. Adakah benar ada yang menyatakan Abdul Rahman paling lambat masuk syurga kerana banyak harta? Berapa banyak harta yang ditinggalkan kepada keluarga beliau? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu soalan daripada Ali. Kalau saya ni soalan daripada Ali. Lalu soalannya, adakah benar Abdul Rahman bin Auf ada riwayat mengatakan yang beliau masuk syurga dalam keadaan merangkak? Maka jawapannya adalah tidak benar. Imam Mulla Ali Qari rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitab Al-Asrarul Marfu'ah fil Akhbaril Mawdu'ah pada menceritakan tentang riwayat-riwayat yang direka-reka, yang maudhu', menegaskan bahawa Abdul Rahman bin Auf tidak begitu. Dia tidak, Nabi tak pernah sebut dia akan masuk syurga dalam keadaan merangkak. Lalu timbul soalan, daripada mana datangnya riwayat ini? Maka riwayat ini dinukilkan dalam 2 kitab besar. Tetapi dinukilkan bukan untuk menyebutkan begitu, dinukilkan nak menerangkan bahawa ianya adalah riwayat yang maudhu', yang lemah. Maka riwayat ini ada dinukilkan dalam Musnad Ahmad daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi pernah beritahu kepadanya, pada waktu itu engkau akan masuk syurga dalam keadaan habwa, dalam keadaan merangkak. Kemudian begitu juga ada dinukilkan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitabnya yang terkenal Majma'uz Zawaid, juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun sebenarnya dia ada lagi lepas itu catatan Imam Haythami. Maka Imam Al-Haythami selepas daripada membawakan riwayat ini, ba'da an saqatil kal athar, maka Imam Al-Haythami berkata, wa qad syahida Abdul Rahman Badra, bahawa Abdul Rahman bin Auf dia adalah sahabat Badar. Dia pernah bersama dengan Nabi dalam semua peperangan termasuk perjanjian Hudaibiyah. Dia pernah pada waktu itu Nabi janji kepadanya syurga kerana dia adalah asyarah 10 orang mubasyarah yang diberikan khabar gembira tentang syurga. Mana mungkin dia masuk syurga dalam keadaan merangkak? Maka sebab itu Mullah Ali Qari mengatakan riwayat ini adalah sangat-sangat lemah, bahkan beliau meletakkan sebagai direka dan juga maudhu'. Maka ini adalah penerangan tentang riwayat ini. So kita banyak dengar, banyak baca. Lalu para ulama hadis bawakan sebahagian riwayat dalam kitab, bukanlah nak tunjukkan riwayat itu sahih, tetapi nak meng-highlightkan sebenarnya ini adalah riwayat yang lemah, yang pada waktu itu tidak benar berkenaan tentang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Okey, baik Ustaz. Jadi kita nak belajar daripada Abdul Rahman bin Auf ni, sifat pemurah dia cukup luar biasa Ustaz. Betul. Baik. Jadi kalau kita cerita tentang infak harta pusaka tu Ustaz, macam mana tu? Silakan. Masya-Allah. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdul Rahman bin Auf adalah seorang yang sangat dermawan, sangat luar biasa kedermawanan dia. Beliau bukanlah bermula infak besar terus. Dalam beberapa peperangan pada awal perniagaan dia, beliau hanya mampu infak 200 dirham. Dirham adalah wang perak yang mana nilainya tidaklah berapa besar. Namun kita mula nampak perniagaan dia bertambah maju ketika mana dalam peperangan Tabuk. Lalu dalam peperangan Tabuk, beliau pada waktu itu seperti Uthman bin Affan. Beliau infakkan 200 uqiyah emas. Adakah kita kena buka kalkulator Ustaz? Kita nak cuba kira. Saya cuba kira Ustaz. Okay, Ustaz. Ustaz sebutkan, saya kira. Lalu satu uqiyah bersamaan dengan 40 dinar. Okey. Zaman kita dinar lebih kurang RM1,100, lebih kurang. Lalu RM1,100 kali dengan 40. RM1,100 kali dengan 40. Okey. RM1,100 kali dengan 40. 44,000 Ustaz. 44,000. Ini baru satu uqiyah. Dia infakkan 200 uqiyah waktu perang Tabuk. Kali 200. Kali dengan 200. Kali 200 Ustaz. Ada 8,800,000. 8.8 juta tunai dia bagi kepada Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Itu wang tunai yang dia ada.
Bukan aset, bukan binatang ternakan, bukannya tanah. Wang tunai yang dia ada pada ketika mana peperangan Tabuk, pada waktu itu adalah hampir lebih kurang. Mungkin kurang, mungkin lebih. Tapi lebih kurang 8.8 juta tunai dibagi Nabi dalam peperangan Tabuk. Begitu juga Uthman bin Affan, lebih kurang sama. Jadi apabila kita faham bahawa dalam perniagaan ni perlu pada waktu itu sangat penting vision. Sangat jelas. Kita nampak waktu dia datang Madinah sehelai sepinggang. Tak ada apa-apa. Dan peperangan Tabuk berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Lalu dia boleh bagi kepada Nabi dalam peperangan Tabuk 8.8 juta tunai. Dan pada waktu itu Nabi SAW tanya, apa yang engkau simpankan untuk keluarga kamu? Maka beliau menjawab, banyak mana aku sedekahkan, banyak itu yang aku tinggalkan untuk keluarga aku. Maksudnya dia ada lebih kurang 8.8 juta cash juga kat rumah. Dia bagi separuh hartanya untuk peperangan Tabuk. Maka ini waktu Nabi SAW hidup. Ketika mana Nabi SAW dah meninggal dunia, dalam kitab Suwarun min Hayati Sahabah, maka Abdul Rahman bin Auf dia sangat sayang pada keluarga Nabi. Dia sangat sayang. Dia pernah ketika mana Aisyah mendengar ada bunyi bising di Madinah, maka Aisyah bertanya bunyi apa? Maka mereka kata ada lebih kurang 700 ekor unta yang sedang penuh dengan muatan yang sedang masuk Madinah milik Abdul Rahman bin Auf. Maka Aisyah doakan. Maka bila Abdul Rahman bin Auf dengar doa Ummul Mukminin, isteri Nabi, dia infakkan semua 700 ekor unta di jalan Allah. Kemudian dalam kitab Suwarun min Hayati Sahabah juga ada menceritakan bahawa beliau pernah menjual satu tanah dengan harga 40,000 dinar. Cuba Ustaz kira berapa? 40,000 dinar. 40,000 dinar kali dengan 1,100. 40,000 dinar kali dengan 1,100. Okey. 44 juta. 44 juta. Allahu Akbar. Lalu dia dapat tunai 44 juta tu, dia bagi kepada Banu Zuhrah yang merupakan keluarga dia, dan pada waktu itu keluarga mak Nabi SAW. Aminah binti Wahab adalah daripada Banu Zuhrah. Dia bahagikan 44 juta yang dia dapat daripada penjualan tanah tu kepada keluarga dia dan keluarga mak Nabi SAW. Lalu ini sifat dermawan yang sangat luar biasa tentang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Lalu tadi dah 8.8 juta, sekarang 44 juta. Adakah boleh kita teruskan Ustaz? Boleh Ustaz. Kedermawanan Saya tambah ke? Tambah ke Ustaz? Tak, nanti silakan Ustaz. Sahabat-sahabat yang ni, ini kita nak tunjukkan bagaimana digunakan kekayaannya untuk agama Allah. Dan bagaimana kita nak betulkan persepsi bukanlah kaya itu tercela apabila pada waktu itu digunakan untuk agama dan untuk membantu manusia. Sebab dalam hadis Nabi ingatkan, al-yadul ulya, tangan yang memberi, khairum minal yadi sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima. Maka begitu juga Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu sebelum dia meninggal dunia. Kita cerita sedikit tentang wasiat dia boleh? Boleh Ustaz. Okey. Lalu Abdul Rahman bin Auf sebelum meninggal dunia, beliau ada wasiatkan harta yang banyak untuk ummahatul mukminin. Cumanya tak disebut nilainya berapa. Yang ada disebut bahawa beliau pada waktu itu menginfakkan 400 dinar untuk 100 orang sahabat yang masih hidup daripada kalangan Badar. Lalu cuba Ustaz pada waktu tu kira 400 kali dengan 100 orang sahabat. 400 kali dengan 100 orang sahabat. Okey, kita ada 40,000 Ustaz. 40,000. Kalikan pada waktu tu dengan 1,100 lebih kurang Ustaz. Okey, kita dapat 44 juta Ustaz. 40 juta lagi sekali, 44 juta. Ini dia bagi sebelum dia meninggal dunia. Dia wasiatkan yang mana ini adalah untuk orang-orang yang pernah bersama Nabi dalam perang Badar. Sebab perang Badar adalah peperangan yang pertama. Perang Badar adalah perang yang orang pada waktu itu masyarakat Arab pandang rendah pada kekuatan Nabi dan umat Islam. Lalu sahabat-sahabat ini adalah sahabat yang Allah redha, yang sanggup bersama dengan Nabi SAW. Maka ketika mana sebelum dia meninggal dunia, pada waktu itu dia highlightkan, harta aku setiap sahabat Badar mesti dapat 400 dinar. Yang mana mereka ada total 100 orang. Pada waktu itu jumlah mereka adalah lebih kurang 40,000 dinar bersama dengan 44 juta. Lalu ini harta yang dia wasiatkan. Dan dia banyak lagi dia wasiatkan kepada Ummul Mukminin.
adakah kita nak tengok berapa banyak harta yang beliau tinggalkan tunai? Kita tak sebut daripada ternakan, daripada ni. Dalam sirah disebutkan bahawa Abdul Rahman bin Auf dia ada 4 orang isteri. 4 orang isteri. Lalu setiap seorang isteri mendapat tunai 80,000 dinar. Wow. Setiap isteri. Lalu Ustaz kira 80,000 dinar. 4 kali 80,000. Okey, baik Ustaz. Kita ada 320,000 Ustaz. Itu dinar. Kalikan dengan 1,100 ikut Kali dengan ringgit. 1,100. Uish. Susah nak baca ni Ustaz. 352 juta. Juta ringgit. Allahu Dan Akbar. kita tahu dalam miras pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam miras, dalam harta pusaka, 4 orang isteri adalah 1/8 daripada harta. Lalu 352 juta, Ustaz kalikan dengan 7. Kalikan dengan 7. Berapa jawapan Ustaz? Kali dengan 7, 2,464 juta. Bilion Ustaz. Bilion. 2,464 juta. Betul Ustaz. Dah payah dah nak sebut tu. 2.46 bilion. Lalu sebenarnya itu tunai yang dia ada ketika mana dia meninggal dunia selepas dia dah infakkan harta dia. Ini adalah pembahagian harta pusaka. Sebab itu kata para ulama sirah, Abdul Rahman bin Auf adalah antara sahabat Nabi yang sangat kaya. Dia sangat kaya, tetapi pada waktu itu dia banyak infakkan harta dia. Lalu ketika mana dia meninggal dunia, dalam kitab Suwaru min Hayati Sahabat disebut pada waktu itu pecah tangan, sakit tangan tukang kedai emas, sebab dulu emas dia punya harta, nak bahagi-bahagikan dinar kerana terlalu banyak. Lalu itu tunai yang dia ada selepas dia dah infakkan beberapa kali 44 juta, selepas dia dah infakkan kepada ummahatul mukminin yang tak terkira, selepas dia dah infakkan, tunai dia sahaja adalah 2 bilion. Belum lagi dengan unta yang beliau tinggalkan, kuda yang beliau tinggalkan, kambing yang berjumlah ribu yang beliau tinggalkan, dan tanah yang beliau tinggalkan. Ini adalah Abdul Rahman bin Auf. Lagi banyak dia bagi, lagi banyak Allah bagi. Dan ini yang kadang-kala kita susah da'i. Kadang-kala dia sebenarnya tak perlu kaya untuk bagi. Dia sebenarnya kalaulah waktu kita tak ada, kita dah biasa bagi, insya-Allah bila kita banyak duit, kita akan istiqamah bagi. Lalu bila dia bagi lagi banyak, maka lagi banyak keberkatannya Allah bagi. Inilah Abdul Rahman bin Auf. Dia punya kekayaan secara kasar tidak dikira keseluruhan harta, kerana pada waktu itu ada banyak daripada aset-aset yang tidak dikira oleh para ulama sirah. Baik Ustaz, kita nak belajar daripada Abdul Rahman bin Auf ni, apalah sebenarnya yang difikirkan oleh Abdul Rahman bin Auf sampai dia tak pedulikan harta benda yang banyak ini terus diinfakkan kepada jalan Islam Ustaz. Baik, kita berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hang telefon saya Ustaz, kira banyak sangat, bilion. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita membantu lebih ramai. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat, insya-Allah. Tapi Ustaz, bukan setakat seorang peniaga ataupun usahawan yang berjaya, beliau juga merupakan seorang panglima perang juga Ustaz. Betul, Masya Baik, Allah. sahabat kita ada nak tanya satu soalan Ustaz. Apakah kita bersama dengan Al-Shal, betul ke ni? Apakah bentuk jasa, sumbangan dan pengorbanan oleh Abdul Rahman bin Auf kepada Nabi SAW semasa Perang Tabuk dan Perang Badar yang dikatakan semangat jihad hartanya demi Islam lebih hebat daripada jihadnya dalam peperangan? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Al-Shal yang bertanya soalan. Lalu Abdul Rahman bin Auf adalah seorang sahabat yang sangat awal masuk Islam. Beliau adalah orang yang ke-8, ada setengah riwayat mengatakan orang yang ke-7 masuk Islam, di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang juga seorang peniaga. Daripada sudut peperangan, beliau adalah orang yang ikut serta dalam semua peperangan bersama dengan Nabi SAW. Daripada peperangan Badar sehinggalah antara yang paling besar pengorbanan beliau dalam untuk mempertahankan Nabi dan agama adalah dalam perang Uhud. Dalam kitab Suwaru min Hayati Sahabah, salah satu kitab yang menceritakan tentang sahabat oleh Dr. Rifat Bashar, maka dalam peperangan Uhud, beliau pada waktu itu punya dahsyat berperang. Beliau ada 20 luka pada badan dia. 20 luka.
dan ada satu luka tu sangat besar, sangat dalam, maka ulama sirah menyebut boleh dimasukkan keseluruhan tangan dalam luka tadi. Allah, soalnya punya besar pengorbanan beliau. Disebabkan beliau antara orang yang awal masuk Islam dan seorang yang sangat terkemuka bukan sekadar dalam perniagaan tetapi juga dalam pertempuran dan perniagaan. Maka Abdul Rahman bin Auf, Nabi pernah lantik dia jadi panglima. Dia pernah jadi panglima. Dan antara peperangan yang pernah Nabi SAW lantik dia adalah satu operasi khas menuju ke Daumah Al-Jandal. Daumah Al-Jandal ni sangat jauh daripada Madinah, memakan masa berbelas hari pergi dan berbelas hari balik. Maka Nabi SAW lantik dia untuk menjadi panglima dalam peperangan Daumatul Jandal. Lalu tadi berkenaan tentang infak dia kita telah sebut, tapi ada satu lagi benda yang best da'i. Apa tu Ustaz? Beliau adalah salah satu daripada 2 orang sahabat daripada ratusan ribu sahabat yang pernah menjadi imam dan Nabi SAW menjadi makmum. Uish, besar tu Ustaz. Masya Allah. Dan tak ada kemuliaan yang sebesar ini. Sahabat yang pernah menjadi imam dan Nabi menjadi makmum adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana Nabi sakit, Nabi pesan, hendaklah Abu Bakar menjadi imam. Lalu Abu Bakar menjadi imam selama 17 waktu solat mengikut pandangan yang ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Dan pada salah satu solat, lebih kurang solat zuhur kalau saya tidak silap, pada waktu Abu Bakar tengah jadi imam, Nabi SAW pada waktu itu datang dan Nabi jadi makmum sekejap. Kemudian Abu Bakar undur dan Nabi SAW menjadi imam. Lalu Abu Bakar pernah menjadi imam dan Nabi SAW pernah menjadi makmum. Yang kedua yang pernah jadi imam dan Nabi jadi makmum adalah Abdul Rahman bin Auf dalam peperangan Tabuk. Maka dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW berpemergian untuk satu urusan dan tiba waktu solat. Maka para sahabat kehadapankan Abdul Rahman bin Auf sebab dia adalah orang yang awal masuk Islam, orang yang ke-8. Maka ketika mana dia jadi imam, Nabi SAW datang dan Nabi menjadi makmum dia. Kelebihan yang luar biasa. Inilah Abdul Rahman bin Auf, seorang yang pada waktu itu sangat hebat dalam perniagaan, sangat hebat dalam infak dan pemberian, sangat hebat dalam pengorbanan dan juga sangat hebat pada waktu itu dalam leadership dan kepimpinan. Seorang yang luar biasa radhiyallahu taala anhu, yang mana kita patut belajar daripada sifat beliau. Baik Ustaz, maknanya bukan dalam perang dalam perniagaan je, tapi perang menentang musuh Islam tu Ustaz. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Syahira Lia. Assalamualaikum Ustaz Umar Aziz, Dayman dan semua. Soalan saya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menawarkan kuburan Abdul Rahman bin Auf di sisi Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kenapa dan mengapa tawaran tersebut tidak tolak oleh beliau? Ditolak oleh beliau. Yang kedua, dalam usia berapakah beliau wafat dan di manakah beliau dikebumikan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik Ustaz, silakan. Masya Allah. Terima kasih kepada Syahralia Muhammad. Saya harap saya sebut nama dengan betul. Lalu soalan yang pertama adalah tempat pengkebumian beliau. Beliau dikebumikan di perkuburan Baqi'. Di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Dan beliau meninggal dunia, kalau kita tengok dalam riwayat, adalah ketika mana dengan pasti Uthman bin Affan pada waktu itu nak lantik beliau sebagai khalifah yang keempat. Saya cerita sedikit. Lalu ketika mana Uthman bin Affan pada waktu itu dah rasa usia dia lanjut, maka dia pun panggil pada waktu itu salah seorang penulis dia. Dan Uthman bin Affan berkata, tulis nama Abdul Rahman bin Auf sebagai pengganti aku. Kita kalaulah dapat tahu kita pengganti seronok. Moga Allah pelihara dan jaga daripada ujian ini. Maka Abdul Rahman bin Auf dapat tahu. Maka dia angkat tangan berdoa. Dia bukan minta doa supaya Uthman bin Affan cepat segera meninggal dunia lalu cepat-cepat dia jadi khalifah. Dia berkata, ya Allah, kalaulah benar Uthman bin Affan nak melantik aku sebagai khalifah seterusnya, maka matikanlah aku sebelum beliau. Maka sebab itu 6 bulan selepas itu beliau meninggal dunia pada tarikh, sebab itu ada soalan juga bila beliau meninggal dunia pada tarikh 32, ada yang mengatakan 31 Hijrah, ada beberapa pendapat berkenaan. Lalu bila kita dah faham tarikh sangat jelas 31, 32,
Lalu sengaja saya sebut tarikh dulu. Sebab ketika mana soalan yang pertama itu, bila kita dah faham tarikh, kita tahu soalan yang pertama itu kurang tepat. Kenapa? Sebab perkuburan di sisi Nabi SAW ketika Nabi wafat, maka Nabi SAW ditanam di bilik baginda dan Aisyah, di hujrah Aisyah. Kemudian bila Abu Bakar 2 tahun beberapa bulan selepas Nabi wafat, dia pun meninggal dunia, maka dia ditanam di sebelah baginda Nabi SAW. Maka ketika mana Umar bin Khattab 10 tahun selepas Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah kalau tak silap, pada tahun 23 Hijrah. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab minta izin dengan Aisyah supaya perkuburan yang ada dalam bilik Aisyah berhampiran dengan Nabi adalah untuk dia. Maka Aisyah berkata bahawa sebenarnya perkuburan ini adalah untuk diriku. Perkuburan ini adalah untuk diriku. Namun kerana khalifah yang minta, Umar bin Khattab, aku berikan kepada khalifah radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab bila nak meninggal dunia, dia pesan lagi kepada anaknya Abdullah, aku risau Ummul Mukminin Aisyah. Dia kata boleh waktu aku hidup kerana dia segan. Kalaulah aku dah meninggal dunia, minta izin lagi sekali. Dan kalaulah Aisyah berubah fikiran, tanamkan aku di perkuburan Baqi'. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab dibenarkan dan dia ditanam bersebelahan dengan Nabi. Lalu kalaulah kita nampak Aisyah sangat pada waktu itu ingin ditanam di situ. Sebab itu kata para ulama sirah, kalaulah Aisyah pada waktu itu nak sangat-sangat ditanam di perkuburan bersebelahan dengan suami dia, maka pada waktu itu nescaya Aisyah pada waktu itu akan ditanam di situ. Tetapi Aisyah pun ditanam di perkuburan Baqi'. Sebenarnya ruang tersebut tidak ada kerana Umar bin Khattab meninggal dunia lebih kurang 10 tahun sebelum itu, dan tempat itu telah diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu sebenarnya pertanyaan itu wallahu a'lam, saya tak pernah terbaca lagi, tetapi sebenarnya tempat yang ada dah diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun ada sebahagian pendapat mengatakan ada lagi satu tempat untuk yang akan datang kemudian, Imam Mahdi, wallahu alam, ataupun itu adalah pendapat yang lain. Tapi sebenarnya tak ada ruang di situ untuk Abdul Rahman bin Auf dah. Sebab itu beliau ditanam di perkuburan Baqi' al-Gharqad. Nak cerita mulianya Abdul Rahman bin Auf ni di sisi baginda SAW. Baik, Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Mungkin sedikit kesimpulan daripada Al-Fadhil Ustaz tentang susuk tubuh Abdul Rahman bin Auf ni, Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, sebenarnya kaya ataupun miskin, sihat ataupun sakit, tua ataupun muda, sebenarnya setiap keadaan kita diuji. Maka apabila kita diberikan harta, maka gunakanlah harta sebaik mungkin seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Apabila kita adalah seorang peniaga, maka janganlah kita anggap itu akan melalaikan kita daripada dunia, tapi jadikanlah perniagaan seperti Da'i sebut sebagai jambatan untuk kita meraih akhirat kita. Abdul Rahman bin Auf dengan kekayaan yang luar biasa, tunai yang sangat banyak, bilion yang kita tak boleh nak bayangkan, beliau tetap adalah seorang sahabat yang tergolong daripada asyarah mubasyarah bil jannah. Maka kita kena pada waktu itu, kalaulah kita kaya, gunakan kekayaan kita, dan kalaulah kita tidak, maka janganlah kita memandang rendah, bersangka buruk kepada orang yang berharta, kerana akhirnya penentuan yang tepat adalah penentuan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang kaya dan yang tidak boleh sama-sama membangunkan agama yang mulia ini, supaya setiap daripada kita dipilih untuk bersama dengan sahabat Nabi seperti Abdul Rahman bin Auf dan Nabi SAW di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maknanya itulah sebenarnya kekayaan yang paling besar, Ustaz. Masya-Allah. Tak kiralah dia kaya ataupun miskin, maknanya kedudukan kita di sisi Nabi SAW itu satu benda yang paling hebat. Baik Ustaz, mungkin kita boleh akhiri dengan Ustaz mengimamkan doa kita, Ustaz. Silakan. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami sedang berkongsi dan sedang membaca dan bercerita tentang orang-orang yang dikau ridai, tentang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami dapat mencontohi mereka, dapat bersama dengan mereka kelak, dan juga bersama dengan junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Jadikanlah dikau limpahkan kepada kami keberkatan, kenikmatan, kesejahteraan, kesihatan dan afiah yang berpanjangan, dan juga kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami pada setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba yang dikau redai ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada mereka yang berada dalam kesulitan dikau tunjukkanlah jalan keluar. Kepada mereka yang dibebani dengan hutang dikau permudahkanlah urusan pembayaran hutang mereka. Kepada mereka yang berharta dikau jadikanlah mereka menggunakan harta kekayaan mereka untuk agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, redalah dengan kami pada apa jua situasi kami, gembira dan sukalah dengan kami ya Allah, kerana keredaanmu adalah sesuatu yang kami harapkan. Allahumma ya Allah, bantulah kami, bantulah umat Islam di mana jua mereka berada ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, dikau balaslah kebaikan kepada guru-guru kami, dikau balaslah kebaikan kepada para sahabat baginda Nabi, dikau balaslah kebaikan kepada mereka yang telah berjasa kepada agamamu ini. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini menjadikan kita seorang lebih dermawan dan seorang yang berperang dalam perniagaan. Baik Ustaz, terima kasih banyak kita ucapkan. Dan esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Dai Anas sebagai moderator dan panel Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Reja dalam perbincangan tafsir dan taranum surah Fussilat ayat yang ke-25 sehingga 28. Saya Dayaiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Lai dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.